bunyi-bunyi yang lain dan sebagainya. Okay, actuarial analyst, actuarial itu ialah yang biasanya ialah insurance company, dia akan ambil mereka astronomer, chartered accountant, chartered certified accountant, data analyst, data scientist, investment analyst, research scientist. Yang scientist di sini maksudnya ialah more to mathematics lah, guna mathematics. Secondary school teachers, di sini dia letak secondary school teacher, tidak bermakna kamu hanya boleh mengajar di secondary, dia boleh ajar di primary, dia boleh ajar even di kindergarten. Okay. Software engineer, sound engineer, dengan statisticians. Ini yang kerja-kerja yang biasanya direct. Jadi dia even bila dia iklankan, kamu boleh ambil, tetapi kamu akan tanya bagaimana saya bukan accountant, bagaimana saya kerja di sana. Biasa you join dia, kamu akan duduk peperiksaan nantilah. Sebagai contoh ACCA, kalau Malaysia MACPA dan sebagainya. Jadi di Malaysia ramai pelajar kita yang buat matematik kadang-kala dia sudah mula ambil exam begini, yang professional examination. Okay, so program certification ini agak popular sekarang. Jadi biasanya apa yang berlaku ialah pelajar sebenarnya dia masih belum tahu apa yang perlu lakukan. Itu sebab apa yang kita risau ialah pelajar sebenarnya dia masih fikirkan masa belajar ini ialah masa yang dia perlu enjoy. Dan dia sebenarnya banyak masa dia boleh cari ilmu. Tetapi masa-masa itu disia-siakan begitu sahajalah. So bila kamu sudah ada satu halat tuju yang jelas, so masa inilah sebenarnya walaupun kalau katakan ada pelajar yang mungkin dia tak banyak masa, dia perlu kerja atau dia ada komitmen yang lain, tapi sekurang-kurangnya kamu mesti banyak membaca kepada bidang yang kamu fikirkan akan menjadi kerjaya kamu nanti. Okay, so kalau katakan kamu suka sebenarnya accounting ini, tapi kamu bukan masuk accounting, jadi dengan background kamu yang kuat dalam matematik itu, sebenarnya nak buat accounting nanti sebenarnya tidak begitu susah. Okay, dan kamu masa itu boleh belajar sambil bekerja, atau lebih sesuai kita bekerja sambil belajar lah. Tapi di sini kamu tumpukan kepada matematik, tapi banyak kamu akan baca tentang ilmu-ilmu luar yang ada kaitan dengan accounting. Kalau kamu fikirkan kamu suka yang tentang data scientist ini satu bidang yang sangat popular sekarang. Kerana kita ada big data, so bagaimana analyze data itu. Jadi memang dia tidak ada satu program yang universiti dia khas untuk mengajar subjek itu sahaja. So dan subjek-subjek ini sebenarnya kita boleh dapat melalui bacaan sendiri. Dan kadang-kadang yang ada advantages untuk kita ialah bila kita baca, kita tak faham, kita boleh cari pensyarah-pensyarah yang mempunyai kepakaran itu untuk kita belajar daripada mereka. So kalau kita lihat juga di universiti ini banyak peluang. Sebagai contoh, kamu mungkin kenal satu pensyarah di fakulti apa itu kejuruteraan informatik. So kamu boleh pergi audit subjek itu, atau even kamu hanya beritahu pensyarah saja, duduk di sana untuk dengar syarahan dia. Jadi kerana background kamu yang bagus, kalau katakan dalam matematik, memang nak belajar sesuatu subjek yang baru, dia tidak begitu susah. Hanya memang perlukan masa sahajalah. Jadi itu sebab bila kita sudah tahu apa yang kita hendak, jadi kita mesti mencari ilmu yang cukup supaya bila kita pergi temu janji, menghadiri temu janji nanti, kita ada advantage kerana kita banyak tahu tentang subjek-subjek itu. Dan bukan kerana kita dapat CGPA yang tinggi. Kerana CGPA yang tinggi itu dia masih belum pasti lagi. Tetapi bila kamu berjaya menjawab soalan semasa interview itu, ini memang pasti dia katakan memang you tahu. Tapi kalau CGPA itu dia pun tak pasti apa yang pensyarah kamu ajar betul tak betul. Adakah soalan itu soalan senang dan sebagainya.
So dia tidak ada shortcut yang lain. Selain daripada itu, kamu mesti memang perlu banyak membaca. Dan kamu tak perlu semua nak tahu. Kamu mesti tanya sendiri, apakah hobi kamu lah dalam bidang apa-apa yang kamu berminat dan sebagainya. So kalau kita lihat, dia tidak secara langsung tetapi secara tidak langsung, apakah dia? CAD, Computer Aided Design Technicians, Civil Service, kalau kamu bercita-cita nak jadi pegawai kerajaan dan sebagainya. So, tetapi biasanya kita harap ialah pelajar jangan fikirkan saya nak jadi pegawai kerajaan saja. Kalau ramai ibu bapa dia akan kata, kalau anak saya jadi pegawai kaki tangan kerajaan memang itu yang paling baguslah. Tetapi untuk masa akan datang tidak semestinya. So kerajaan sekarang pun fikirkan dia mungkin tidak akan ambil pegawai kerajaan apa itu secara pension lagi. Dia EPF, maksudnya dia boleh buang kita bila-bila seperti kerja di swasta juga. Tapi kalau kamu berminat, katakan saya nak kerja di immigration department, saya nak kerja di lembaga hasil dalam negeri. Ada cita-cita itu tak ada masalah. Tapi pastikan apakah syarat-syarat yang kamu perlu penuhi. Financial manager, financial trader, game designer, insurance underwriter. Apa maksud insurance underwriter di sini ialah bila kita memohon insurans, walaupun financial planner itu sudah memberitahu apakah polisinya, premium dia dan sebagainya. Tetapi bila nak luluskan itu, dia perlu ada orang-orang tertentu untuk luluskan underwriter itu. Underwriter biasanya dia akan check kita punya data. Data maksudnya yang pembeli ini berapa umur dia, keadaan kesihatan dia, anak dia umur berapa. Dia nak lihat risiko kita. Adakah kita berada dalam risiko yang tinggi atau rendah? Kalau risiko tinggi, insurance company mungkin akan cari alasan supaya dia tak mau jual insurans kepada kita. Kerana insurans itu ialah sesuatu yang kita panggil ialah risk sharing. Risk sharing itu maksudnya ialah ada yang bernasib baik, ada yang kurang bernasib baik. Jadi yang bernasib baik akan bantu yang kurang nasib baik. Tetapi bukan guna insurans untuk mendapat pendapatan. Ramai orang salah faham. Dia fikirkan saya beli insurans nanti saya boleh jadi kaya. Kalau nak jadi kaya jangan beli insurans. Insurans itu maksudnya ya kalau saya tidak bernasib baik, apa yang akan berlaku? So insurans itu bukan sesuatu industri yang kita nak melabur untuk kita jadi kaya. Okay. So machine learning engineer, meteorologist, so investment and analyst, banyak yang dia menjadi pakar-pakar dalam melabur. So operational research, private tutor, ada yang dia nak buka tuition center dan sebagainya. Quantity surveyor, radiations protection practitioner, software tester. Ini yang ada kaitan, ada banyak lagi yang ada secara langsung atau tidak. Seperti yang saya katakan, ramai pelajar atau pensyarah kadang-kadang silap ialah mengapa saya tak dapat kerja dan sebagainya. Apa yang kita risau itu bukan kerana program kita. Yang paling kita risau sebenarnya nak tanya ialah selama 3-4 tahun itu, adakah pelajar sudah menguasai matematik atau tidak? So bukan kerana dia datang daripada program matematik dia tak dapat kerja. Ialah adakah pelajar matematik itu betul-betul faham matematik? Itu yang menjadi soalan yang utama. Kalau katakan kamu seorang pelajar yang matematik dengan ekonomi dapat menguasai matematik, walaupun kamu tidak ada pengetahuan banyak tentang finance, kamu tidak ada pengetahuan banyak tentang game, tapi mengapa mereka masih perlukan kamu? Kerana dia fikirkan kalau seseorang itu dapat menguasai bidang matematik itu, biasanya dia boleh menguasai bidang yang lain dalam masa yang singkat. Dan dia tak perlu melabur banyak lagi, nak provide kamu training dan sebagainya. Mungkin dalam 6 bulan kamu sudah dapat menguasai sesuatu. So itu yang saya sentiasa berharap pelajar boleh faham. Bila kita melakukan sesuatu itu, kita mesti
melakukan dengan cara yang terbaik. Maksudnya saya bukan nak dapat markah yang tinggi, tapi sekurang-kurang saya tahu apakah ilmu matematik yang saya dapat. Kalau berbanding dengan kawan saya yang belajar fizik, kalau ilmu pengetahuan matematik saya itu kurang berbanding dengan dia, ada sesuatu yang kita ragukan lah, something wrong, betul tak? Sebagai contoh, kalau katakan seorang pelajar matematik dan dia boleh ingat lebih ramai nama-nama pelakon, penyanyi daripada ahli matematik, I think there's something wrong, betul tak? Kerana kalau saya major matematik, ahli matematik yang saya kenal tak berapa ramai. Dan saya tak tahu sebenarnya ahli matematik yang terkenal di dunia sekarang yang masih hidup siapa ni, saya pun tak boleh jawab. Tetapi pelakon yang Malaysia yang terkenal, yang dapat award, saya semua saya tahu. Jadi kalau begitu, saya fikirkan kita tak boleh salahkan bidang kita. Mungkin kita masuk industri perfilman mungkin lebih sesuai dengan kita. So itu yang saya sentiasa nak ingatkan pelajar ialah apa yang kita lakukan itu, kita mesti lakukan yang terbaik. Dan kita sekurang-kurangnya bukan terbaik di antara pelajar matematik, tapi terbaik antara pelajar yang bukan matematik. Kalau katakan seorang pelajar sejarah, dia tahu matematik lebih banyak daripada seorang pelajar matematik. Jadi bagaimana kita nak katakan program kita bermasalah? So itu yang perlu sentiasa mengingatkan sendiri bahawa adakah saya betul-betul minat matematik ini dan saya nak menjadikan dia sebagai kejaya saya. Memang kalau ada pelajar katakan, actually saya tidak suka matematik hanya kerana apa boleh buat, saya dipilih atau saya pun tak pastilah. So akhirnya saya selalu berada di sini. Tapi jangan putus asa, kamu tak salah. Sekurang-kurang kamu mesti lulus dan masa yang sama ini, pilihlah apa yang kamu suka. Make your hobby as your career. Okay? Jangan katakan sekarang saya sudah habislah. Apa boleh buat? Saya tak suka jumpa pensyarah ini pun dipaksa jumpa pensyarah itu. So don't make yourself frustrated. Tetapi sekarang ialah bagaimana kamu boleh melalui 4 tahun ini dengan perasaan yang kamu sentiasa gembira dan sebagainya. Okay? Remember that many employers accept applications from graduate with any degree subject. Ini ialah hakikat yang bukan dibuat-buatkan oleh orang dan sebagainya. Satu hari nanti saya fikirkan antara kamu akan menjadi memegang jawatan yang penting dan besar di syarikat besar. Biasanya kamu tidak akan lihat apa subjek dan sebagainya. Kamu nak lihat ialah seseorang itu bila dia melakukan sesuatu tugas, bagaimana dia lakukan dengan baik. Jadi kadang-kadang dia nak lihat mengapa pelajar ini dia tidak dapat CGPA yang bagus. Dia tak belajar di bidang itu. Kalau kamu boleh berikan justifikasi yang baik, saya fikirkan dia kasih kamu peluang itu. Tapi dia biasanya kalau kamu tak dapat justifikasi yang bagus, sebagai contoh, Rasman dia boleh beritahu alasan bahawa saya sangat aktif, saya adalah pemimpin pelajar. Kalau katakan Liza ada kurang sikit, dia kata, okey juga kerana apa yang kamu buat bila kamu menjadi pemimpin MPP? Kamu boleh beritahu dia, saya sudah lakukan ini dan sebagainya. Jadi dia boleh dapat maklumat itu supaya dia lihat adakah bila seseorang pelajar itu menjalankan tugas dia, adakah dia betul-betul committed atau tidak. Tetapi tak boleh kerana kita melakukan kerja lain, tetapi kita lupa kerja hakiki kita. Itu penting juga. Okay? So if you are keen to use your mathematical skills in your chosen career, a relevant industrial year out, a final year project or dissertation will be helpful. Ramai pelajar juga tidak ambil ini serius. Okay, so kadang-kadang dia sudah tahu bahawa dia nak katakan memasuki sesuatu kejayaan yang melibatkan ekonomi. Jadi final year project mesti buat yang dalam bidang ekonomi. Ada yang katakan saya cita-cita nak jadi the professor di universiti, saya suka bidang numerical analysis. Jadi sekarang mula final year project buat numerical analysis atau buat pure matematik dengan Dr. Aini dan sebagainya. Jadi bukan yang biarkan orang tentukan nasib kita. Kita perlu tentukan nasib sendiri.
So apakah bidang yang kamu buat dan lepas tu ada kaitan atau tidak. Lepas tu bila kamu pilih untuk syarikat-syarikat untuk latihan industri, sama juga. Kamu mesti sangat berusaha untuk masuki ke syarikat yang kamu fikirkan nanti kamu nak kerja di sana. Tetapi bukan serahkan semata-mata katakan, tak apalah, nasib lah, rezeki lah. Tetapi walaupun apa itu, Tuhan tentukan, tetapi tanpa usaha kita, kita tidak akan dapat apa. So pastikan kamu mesti tentukan apa yang kamu nak buat, berusaha. Memang yang lain kita biarkan Tuhan yang tentukan. Tapi tanpa usaha itu, saya sangat yakin kita tak boleh sampai ke mana-mana. So itu sebab dalam final year project, dalam tempat LI itu, kamu perlu fikirkan, ada pelajar yang mungkin tahun 3 sekarang, ada yang tahun 2, ada yang tahun 1. Jadi fikirkan dengan baik-baik. So lepas itu, syarikat itu dia perlukan ilmu apa yang supaya saya boleh tambah masa saya apa itu lapang, saya boleh baca tentang ilmu-ilmu tambahan ini supaya nanti bila saya ada peluang berjumpa dengan mereka, saya boleh meyakinkan mereka bahawa saya memang mengetahui apa yang diperlukan. Okey. So ini ialah US yang Bureau of Labour Statistics, mereka punya statistical department, dia katakan 2018 sampai 2028 the job market for mathematician is expected to grow by a whopping 30% with the predicted median salary US dollar 88,000. So ini yang baru-baru mereka keluarkan dan sebagainya. Maksudnya matematik itu memang ada pasaran yang besar. Hanya berapa matematik ilmu yang kita ada. Soalannya ialah berapa ilmu matematik yang kita ada. Bukan apa yang kita boleh buat. Kalau kita boleh menguasai matematik itu, saya tak nampak ada cabaran yang besar. So, nasihat saya ialah banyak baca. Walaupun matematik itu, you don't need to go very deep. Okay, unless you want to become a researcher. But at least, you need to make yourself clear that you are better than the non-mathematician students. Non-mathematics, what I mean, the major students. So this is very important. Okay. So kerana masa yang diberikan saya pun bukan banyak, saya takut nanti buang banyak masa kamu. Tapi mungkin sampai kepada soalan nanti mungkin lebih jelas lah. Saya gunakan slide sikit supaya boleh guide sikit. Saya harap dapat apa itulah mencapai objektif oleh urus setia lah penganjur. So kalau ada soalan boleh tanya, kalau apa itu tidak ada soalan kamu boleh sambungkan game kamu dan sebagainya. Tapi saya ucapkan tahniah kepada semua kerana inilah masa-masa yang kita boleh bersantai-santai, terutama antara pelajar, dan cuba sentiasa ingat kita boleh berkumpul, kita boleh berjumpa, ini memang satu takdir juga. Sentiasa menghargai apa yang kita sedia ada ini, cuba bantu satu sama lain. Tidak ada katakan ilmu ini bila saya ajar kamu saya akan jadi kurang ilmu. Lebih banyak kita ajar orang, lebih pandai kita. So itu sebab saya harap pelajar-pelajar sentiasa mempunyai apa itu attitude yang positif, yang positif dan sentiasa dalam keadaan yang kita apa itu terutama dalam pandemik ini. Saya fikirkan tiap-tiap pelajar, tiap-tiap keluarga ada cabaran-cabaran yang berlainan. So kita cuba, walaupun kita tak dapat menyelesaikan dia, problem solving, this doesn't mean that you manage to solve it, but you identify the problem and eventually you try to overcome, just try to minimize it or whatever. At least the damage, the injured will be minimum. Okay, sekian, terima kasih. Saya serahkan balik kepada urus setia lah. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada Prof di atas penerangan yang cukup jelas dan tuntas benda tadi. Mungkin kita akan buka kepada para pelajar jika ingin bertanyakan soalan. Saya buka untuk semua untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Boleh buka mic lah kalau mau tanya soalan.
Jika tiada, saya akan teruskan dengan soalan yang diberikan melalui Google Form. Soalan yang pertama adalah, apakah kata-kata motivasi ataupun falsafah yang Prof pegang sepanjang perjuangan Prof mendaki hingga ke puncak ini? Sekian, terima kasih. Silakan Prof. Mike, Prof. Maafkan saya, Prof. Mike. Ya, minta maaf, saya tertutup mic saya. Terima kasih. Dia dalam hidup kita sebenarnya, to be honest, kita semua berlainan. Kalau kita lihat jari pun, panjang jari itu pun berlainan. Kalau dalam tangan yang sama. Kalau untuk orang yang berlainan, panjang jari berlainan lagi. So menghadapi cabaran dan sebagainya, dia tidak ada satu kaedah atau satu sistem katakan kita ikut semua akan berjaya. So masing-masing sebenarnya ada boleh katakan satu journey yang berlainan. So pada pandangan saya ialah kita sentiasa cuba bersaing dengan sendiri. Jangan bersaing dengan orang lain. Yang penting adakah tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun kita semakin maju. Tidak tak boleh katakan dia berjaya, saya nak ikut dengan dia saja. Tapi kadang-kadang kerana banyak benda yang bukan di bawah kawalan kita. So kerana kalau buat begitu, apa yang saya risau ialah kita akan berputus asa dan akhirnya kita akan salahkan orang lain saja. Mengapa saya sudah berusaha tapi tak berjaya? So tetapi tidak bermaksudnya kita give out. Tak ada. Atau kita katakan biar sajalah, ini semua takdir saja. Ini bukan rezeki saya, tak ada. Tapi kamu mesti lebih kenal sendiri dulu. Apa yang saya nak titik berat di sini ialah you need to know yourself very well. Okay, nobody will know you better than yourself. Kita mesti kenal sendiri. Siapakah saya? So lepas tu dari sana baru kita mula bertindak, bergerak dan sebagainya. So nak cari mencapai kejayaan dan sebagainya. Kadang-kadang ramai akan argue juga mengapa orang itu dia tak berusaha pun dia sekarang berjaya, dia kaya dan sebagainya. Tetapi itu kita biasa kalau kita belajar statistik itu outlier lah. Dia outlier. Tapi kita nak buat ialah dari segi apa itulah, kalau kita lihat normal distribution itu, kita lihat yang mean di mana, median di mana. Jadi biasa itulah tempat yang biasa ramai orang berkumpul di sana. Okay, so paling penting kalau tanya saya lah, pastikan jelah kita jangan malas. Kalau kita tak malas, yang lainnya memang we cannot go too far from that lah. If we go too far from there, also is something out of our control. So know yourself very well. Tanya sendiri, siapa saya ini? Apa yang saya boleh buat? Okay, so even you tak perlu banding dengan ibu bapa kamu. Kalau ada ibu bapa yang kaya, ada yang miskin, ada ibu bapa yang mungkin kita nampak dia ada sesuatu yang tak betul dan sebagainya, kita tak perlu banding dengan dia. Because now to survive or not is you yourself. So di UMS sekarang, pada pandangan saya, nak berjaya, pastikan sekarang ialah saya berada di mana sekarang. CGPA saya lah 1.99, 2.3, 2.7, 3, 3.5 or 3.99. So dari sana kita bergerak. So kalau katakan seorang yang 1.9 itu fikirkan je lah, mengapa kawan saya boleh 3.99, saya nak ikut 3.99. Tapi adakah dia faham tak apa yang sedang berlaku terhadap dia? Tetapi 1.99 itu dia patut fikirkan, the next thing is I want to make sure that I don't want to be low too. So reality, what is the reality? We need to understand that. Tetapi lepas itu 1.99 become 2.5, you need to think about, can I go 2.7 or not? After 2.7, can I go 3 or not? So again, is go back is do you know that where you are now or not? Yang 3.3 itu fikirkan, boleh saya dapat 3.5 atau tidak? Lepas tu, bila saya berada 3.3, saya pun boleh fikirkan, saya nak tumpukan masa saya untuk semata-mata untuk CGPA saja, atau saya nak terlibat dalam menjadi pemimpin pelajar.
Itu pun pilihan juga. Siapa boleh beritahu saya, kalau saya menjadi pemimpin pelajar, CGPA saya 3.3, yang kawan saya tidak menjadi pemimpin, dia dapat 3.7. Adakah 3.7 always better than 3.3? Because you Not just really. compare the CGPA. But in our life, it's not just one variable. There are so many variables. So itu sebab saya katakan, susah kita nak katakan kita nak banding satu. Biasanya kita suka banding benda yang kita lemah kepada benda yang lebih baik pada kawan kita. Akhirnya mengapa kita sentiasa sedih, sentiasa muram, sentiasa apa itu tidak bersemangat. So you ask yourself, what do you want? So I'm very sure that kalau ada kesihatan diberikan oleh Tuhan, memang kita tidak ada masalah yang besar. Okay, yang lain kita usahakan. Dan sebagai seorang pelajar, ingat, you always have the advantages because you are allowed to make mistake and you are allowed to ask for help. So bila ada apa-apa masalah dan sebagainya, cari orang, tanya orang, minta tolong dan sebagainya. Tetapi memang kadang-kadang kebanyakan masa saya fikirkan kamu perlu ialah ada orang supaya sokong kamu saja sudah. So I'm sorry, I don't know to say that how to make ourselves success. I mean in just the few seconds. I think that if I know the remedy, definitely I'll tell you. But I just tell you that it's actually the trying to understand yourself. Where are you now? Okay, so and with all these the conditions, can you do it much better or not? Okay, kerana ada yang mungkin dalam keadaan yang susah lagi, risau tentang saya punya yuran boleh bayar atau tidak. So kita nak katakan ini tak ada masalah. So belajar sahaja. Tapi ada yang fikirkan tentang bagaimana membantu ibu bapa dan sebagainya. So we cannot use what we have now to tell people what they need to do. Because different person have different obstacles. So you're facing different type of the challenges. But remember that so try to find the solutions. Okay, they don't have the best solution, but at least some solution for you to move forward. Okay dah, belajar? Adakah saya menjawab soalan kamu? Ya, menjawab, Prof. Oke, terima kasih, Prof, di atas jawapan yang cukup inspirasi dan benar tadi. Kita akan teruskan dengan soalan yang kedua ataupun yang mungkin yang terakhir, yaitu berkenaan dengan apakah kaedah pembelajaran ataupun teknik pembelajaran yang berkesan untuk memastikan kecemerlang dalam pembelajaran. Soalan ini merupakan soalan famous lah dalam Google Form. Banyak orang tanya pasal benda ni. Jadi mungkin Prof persilakan untuk jawab. Sekian. Okay, terima kasih. Dia matematik ialah satu subjek sebenarnya kadang-kadang dia agak susah dan kerana dia bukan katakan saya berusaha saya memang boleh faham. Tapi tak usaha memang tak faham lah. Tapi sudah berusaha pun tidak semestinya faham. Terutama pada peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu sebab kalau pelajar tanya saya memang percaya untuk belajar matematik yang sampai ke satu tahap yang lebih tinggi dan sebagainya, boleh katakan, bukan katakan maksudnya jadi profesor itu dia genius, bukan. Tapi nak sampai ke tahap seperti Einstein, nak tahap sebagai apa itu Stephen Hawking dan sebagainya. Dia ada difference. Untuk memahami matematik itu sebenarnya kadang-kala saya kurang apa itu boleh katakan salahkan pelajar kerana dia mesti mulai pada sekolah rendah dan asas itu dia mesti kuat kerana dia bukan sejarah. Kalau saya tak faham sejarah Malaysia, saya boleh faham sejarah Singapura. Kalau saya belajar sejarah Singapura lah, saya boleh belajar sejarah India, Indonesia dan sebagainya. Matematik itu dia sebenarnya dia perlu asas yang kuat dan terutama kalau kita lihat kadang-kadang kita sembang-sembang santai-santai dengan kamu. Kadang-kadang dia akan cerita dengan kamu
dulu sekolah mendengar itulah siapa-siapa itu yang sebenarnya mempengaruhi saya banyak. Itu cikgu matematik memang bagus. Ada yang beritahu kamu, saya punya matematik telur, sejak form 4 saya memang benci matematik. Itu cikgu ajar saya apa saya pun tak faham. So dia perlu ada guru yang baik terutama pada peringkat sekolah rendah dan mendengar. Okay. Kalau katakan untuk you, sebenarnya kamu tak perlu risau banyak. Kalau kamu boleh masuk ke universiti, kalau kamu fikirkan kamu teruk, jadi bagaimana kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk universiti? So memang kamu ada ilmu pengetahuan yang boleh katakan mencukupi. Tetapi nak ke level yang lebih tinggi itu, dia sekarang kerana di universiti itu, dia memang masa yang diperuntukkan itu agak kurang. Kerana banyak subjek. Dan kita tak dapat salahkan siapa-siapa lah. Kerana ini sistem pendidikan itu kadang-kadang ialah dia bergantung banyak kalau di negara tertentu, even di Malaysia, sistem pendidikan kita banyak bergantung kepada ahli politik. Itu sebab saya harap pelajar-pelajar kamu yang berminat politik itu satu hari nanti bila buat polisi dasar dan sebagainya, jangan ikut suka kamu. Mesti cari pakar-pakar untuk buat undingan supaya dia melakukan satu dasar yang bagus untuk cucu cici kita. Jadi balik kepada soalannya, kalau sekarang saya pergi ke Korea, saya tak faham. Sekarang kan saya sentiasa beritahu pelajar, kalau lecture pertama saya langsung tak faham, saya balik belajar pun langsung tak faham sebagainya, saya mesti bertindak serta-merta. Saya tak boleh tunggu sampai minggu ke-8 baru saya katakan sekarang saya sudah bertaubat. Saya nak belajar sekarang. Because 7 minggu punya kuliah, dia ada kaitan dengan minggu ke-8, ke-9, ke-10 dan sebagainya. So kamu tak dapat kerja lepas 7 minggu. So itu sebab bila kamu berada ke minggu pertama itu, kamu terusnya mesti fikir bagaimana saya nak atasi masalah ini. Kerana Dr. Ho duduk di depan, dia mengajar saya satu ayat pun tak boleh faham. So, I need to solve it. Saya nak cari dia dulu, atau saya nak cari kawan dulu, atau bagaimana. Tetapi biasanya kita akan katakan, kita tunggu. Dan kita harap ialah perkara ini boleh berubah dengan sendiri. Tapi malangnya mana dia boleh berubah. Kalau kita tak berubah. So kita berubah itu bukan maksudnya kalau saya tak faham duduk sana 24 jam saya akan jadi faham. So saya nak tanya bagaimana saya boleh faham. Saya tanya kawan saya bagaimana dia boleh faham. So kalau dia katakan oh ini memang dia perlukan asas yang tingkatan 4 dulu buku itu kita ada belajar arithmetic progression. Jadi sekarang at least saya boleh ambil buku arithmetic progression itu untuk saya fahamkan dulu. Again, it's go back to the problem again. So do I know what I know? Do I know what I don't know? Oh, I don't know what I know. I don't know what I don't know. So masa yang untuk saya ialah satu perkara yang memang cabaran besar because we cannot go backward. So that's why if you say that now ini minggu ke ke 10 lah, minggu depan 11 dan sebagainya. So you cannot go back to week number 1 again. So now you need to tell yourself is actually sekarang sudah week 11. So adakah assignment saya boleh hantar pada masa yang ditetapkan untuk pensyarah semua? Saya nak cari penyelesaian sekarang. Okay. So kalau saya ada masalah, saya nak cari pensyarah. Kalau katakan pensyarah katakan no, minggu ke-14 mesti hantar assignment. Tapi ada exam, walaupun kita sekarang tak ada exam, mungkin saya perlu memohon maaf kepada pensyarah, boleh tak kasih saya hantar pada minggu ke-16? Maksudnya inisiatif itu ada atau tidak? Atau kita tunggu pensyarah untuk datang cari kita. Mengapa kamu tak hantar assignment? Saya mau gagalkan kamu dan sebagainya. So at least kita cari. So lepas exam. Bagaimana kalau katakan sekarang saya sudah tak tahu apa yang perlu buat dan sebagainya. So bagaimana saya boleh dapat D? Bagaimana saya boleh dapat C? Itu ialah usaha-usaha. Tapi biasanya ialah kita give up.
memang kita selalu mengaku kalah bahawa saya fikir saya tak boleh buat apa-apa. So lepas tu kita duduk di sana tunggu hukuman sahajalah. Tapi walau bagaimana lambat lewat pun saya fikirkan you bertindak serta-merta. Yang penting ialah tindakan serta-merta itu penting. Okey, sekarang saya di depan saya ada katakan 7 atau 8 subjek. Mana satu subjek yang saya memang sudah selamat, sekulang-kulang glesi. Saya akan letak di sebelah. So sekarang mana satu subjek saya sangat risau punya. Kerana saya belum buat apa-apa lagi. Kalau exam pun saya tak tahu jawab punya dan sebagainya. So saya akan tanya dengan kawan tu bagaimana keadaan. Okey, so apa yang saya perlu buat. Lepas tu saya tanya dengan pensyarah. So kalau sekarang saya punya keadaannya begitu, keputusan sudah keluar. Okey, saya dapat result ialah 20% saja. Pensyarah, you fikir saya boleh lulus tak? Kalau pensyarah katakan, okey, penting you kalau assignment kumpulan mesti hantar, jangan tak hantar. Assignment individual mesti hantar, mesti hantar. Okey, final exam kamu buat apa yang terbaik saja. Saya fikirkan kamu boleh lulus. Okey? Tetapi malamnya ada pelajar yang assignment lepas dia sudah diberitahu, dia tak hantar. So maknanya kamu sudah tahu bagaimana penyelesaian dia. Tetapi kamu masih tidak bertindak. Jadi assignment itu sebenarnya ialah, sekarang kamu tahu, hantar assignment pensyarah beritahu saya boleh lulus. Even pensyarah beritahu saya boleh dapat C. Okey? Sekurang-kurangnya. Jadi saya tumpukan perhatian saya dalam assignment. Jadi saya tanya kawan-kawan, bagaimana buat assignment kamu bagaimana buat? Beritahu dia pun apa itu berkongsi pengalaman dia dan sebagainya. Okeylah, you dapat soalan dulu, you buat dulu, you ubah soal sikit, jawapan sebenarnya ada dalam sana, tapi you guna cara kamu menjawab. Biasanya pensyarah akan terima begitu, betul tak? So you susun dengan baik, cari soalan yang lebih menarik. Itu website sana banyak soalan yang menarik, carikan dia. So sekarang saya kurang masa, mungkin saya cari soalan dan mungkin saya hanya copy jawapan saja, tetapi saya menyalin dengan kefahaman. So maknanya ialah banyak apa yang kita lakukan itu ialah bergantung kepada individu. Ada individu sekarang dia sudah selamat, mungkin dia cara dia akan luang lebih banyak masa untuk fahamkan. Tapi kalau dia nak tipu, dia katakan si akau pun menyalin, saya pun nak menyalin juga. Tapi ruginya dua-dua rugilah. Tapi si akau dia ada alasan yang baik kerana dia sudah tak boleh faham, masa dia pun kurang. Tapi dia nak lengkapkan tugasan saja. Kerana pada pandangan dia, ialah pensyarah sudah beritahu dia, lengkapkan kamu punya tugasan. Tapi kalau si Ahmad fikirkan, si akau boleh begitu, dia pun nak ikut, akhirnya mungkin dua-dua C. Tapi si Ahmad sebenarnya boleh dapat A kalau dia berusaha. So kita tak perlu banding dengan kawan lain dan sebagainya. Kita banding sekarang, do you know that what you need to do now? So matematik untuk saya ialah dia agak susah kita nak balik kepada permulaan, nak belajar balik, kalau katakan nak kuatkan foundation. Tetapi bila kita belajar satu topik, bila kita cuba fahamkan, so kalau katakan masih boleh survive tapi tak boleh score, asalkan ada masa kita balik kepada asas dia. Pilih satu buku kalkulus yang bagus, kita tengok-tengok bila ada masa kita baca sikit dan sebagainya. Tetapi dalam hidup kita mesti ingat, kita tak boleh sentiasa fikir, tak apalah saya mula daripada asas dia. You cannot go backward. Kerana exam tidak tak tanya kamu asas, dia tanya kamu apa yang kamu belajar sekarang. So sekarang, apa yang saya boleh jawab mungkin 40%. Tapi bila saya belajar asas sikit, tambah 10%, saya dapat 50%. Okeylah. Tapi jangan katakan saya pergi belajar asas dulu sampai asas itu saya sudah faham semua, tapi masuk ke sini, masa sudah tidak ada, akhirnya exam pun saya tak dapat skor seperti yang saya boleh buat 50% sebelum ini. So mathematics is a subject, it's not like we can catch up immediately. Okay, because the foundation is not strong. But this doesn't mean that you have no hope. You need to understand that you have achieved the minimum requirement set by the ministry. Kamu masuk atau siapa-siapa pelajar yang masuk apa itu UMS melalui lubang tikus atau kaedah yang tak betul, tidak. Saya fikirkan kamu masuk dengan cara yang apa itu, yang sah, memohon melalui UPU dan sebagainya. You are not don't
keep on saying that I'm weak, I don't know, I'm bad, and so on. You fulfill I can say that you fulfill the requirement to enter the university. But the subject itself, kalau bandingkan dengan negara lain, negara maju, kalau kamu nak belajar sains, kamu mesti dapat result yang terbaik di dalam A-level kamu, atau matrikulasi, atau STPM, atau asasi. Yang kurang baik baru pergi engineering. Tapi di Malaysia ialah yang bagus pergi engineering, lepas tu tak dapat masuk engineering, baru masuk sains. Itu sebab di Malaysia kita kurang melahirkan saintis yang sangat-sangat cemerlang banding dengan negara maju. Tapi tidak bermaksudnya kita tak bagus. Hanya masih ada pelajar yang bagus, dia tak mau pergi engineering, dia terus nak pergi ke sains dan sebagainya. Tapi nak kalau katakan dia punya cabaran lebih besar lah, cabaran lebih besar dan sebagainya. Dan kerana mengapa masih ada ramai yang boleh jadi saintis yang bagus, kerana biasanya ada budak-budak masa dia di sekolah memang boleh katakan kurang matang sikit, kurang membaca. Bila sampai universiti baru bertaubat, lepas tu bila belajar dengan baik, akhirnya dapat keputusan yang cemerlang. So they don't have any shortcut, but just go back is actually ask yourself first. Don't force yourself too much. So apa yang saya risaukan kalau belajar ialah orang katakan you need to aim high. I know we try to aim high, but because you aim high, you keep so much pressure to yourself, you cannot be happy. Bila kita belajar, kalau boleh aim high dengan happy, aim high lah. Saya nak jadi billionaire, trillionaire, apa salahnya? Tapi kalau tiap-tiap hari tak ada masa tidur, kesihatan pun hilang, tak guna. Jadi saya lebih suka kepada ability lah. Okay, lihat kepada CGPA saya sekarang. Kalau CGPA saya sekarang ialah 1.99, I try my best is can I get 2.3 first or not. Jangan 1.99 I say that I can do it, I want to go for 3.5. So you kira dulu, adakah sesuatu yang boleh lakukan? Kalau katakan next semester semua A boleh menjadikan 3.5 atau tidak. Kalau semua A pun tak boleh, yang paling tinggi pun 2.7. So I think that you put 3.5 is ridiculous. You are killing yourself and you are doing something is impossible. Am I right? Okay dah. Menjawab soalan kamu? Ya, Prof. Okey. Terima kasih kepada Prof di atas jawapan pada soalan sebentar tadi. Dan apabila kita simpulkan daripada apa yang Prof jawab tadi, untuk permulaan kita mesti tahu apa yang kita tidak tahu. Sebab apabila kita tidak mengetahui apa yang kita tidak ketahui, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan apabila kita mengetahui punca permasalahan, kita mampu untuk melakukan perubahan yang menghasilkan sesuatu kemajuan. Dan untuk menjadi seorang pelajar matematik ekonomi, mungkin tidak perlu untuk kita keluar terus masuk pada jadi pakar matematik. Cukup untuk kita mengetahui proses dan kita melaksanakan proses itu dengan lebih matematik. Itu yang lebih utama. Dan pada hadirin sekalian, dengan akhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, kita berakhirlah program kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran sepanjang program yang berjalan. Akhir kata daripada saya, kalau ada yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada silap pepatah, jangan simpan di dalam peti. Dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, kita semua boleh buka kamera untuk sesi bergambar. Sekian.
Okey, semua dah sedia? Okey, 1, 2, 3. Okey, satu lagi. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, done. Okay, terima kasih semua. So, Happy New Year. Dan saya berharap tak lama lagi kita akan jumpa di kampus. Yang penting jaga kesihatan. Dan untuk semester ini, jangan terlalu risau. Saya fikirkan semua pelajar sedang menghadapi cabaran. Saya pun faham juga. Yang penting, apa yang telah diarahkan oleh penjara, lakukan yang terbaik. Kalau ada masalah, memaklumkan dengan tingkat. So, thank you so much. Wish all you Happy New Year and see you next year. Bye-bye. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.